Ketua Menteri tak sangka dijatuhkan rakan parti sendiri. Muhyiddin, punca politik negara huru-hara. Sah akhirnya Melaka tumbang. Rosmah mangsa rasuah Rizal Mansor. Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali tidak dapat menyembunyikan rasa kecewa dengan tindakan empat adun yang menarik sokongan terhadap pentadbirannya. Katanya mereka merupakan pihak yang sama-sama berganding bahu dengannya bersama wakil rakyat lain untuk memulihkan aspek kesihatan dan ekonomi negara. Namun akhirnya mereka jugalah yang menjejaskan usaha itu. Sudah pastilah kecewa. Dalam keadaan yang agak sukar hari ini, masing-masing kita berusaha untuk memulihkan kerajaan ini, terutama ekonomi dan kesihatan, dan mereka juga buat kerja yang sama. Tapi akhirnya mereka yang meruntuhkannya, di mana kita baru beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara. Tujuan dan matlamat kita untuk bekerjasama bagi memulihkan ekonomi dan kesihatan negeri. Mereka sendiri yang merobeknya. Sedangkan katanya hubungannya dengan keempat-empat mereka adalah baik selama ini, kata adun lendu dari UMNO itu pada sidang media di Melaka. Terdahulu bekas Ketua Menteri Melaka Idris Harun yang juga adun Sungai Udang dari UMNO mengumumkan dia bersama 3 lagi wakil rakyat hilang kepercayaan kepada Sulaiman seluruh kepimpinan negeri kerajaan. Selainnya, 3 adun lain ialah Nur Azman Hassan, Barisan Nasional Pantai Kundo, juga daripada UMNO, Nur Hizam Hassan Bakti, Bebas Pengkalan Batu, dan Nur Effendi Ahmad, Bersatu Teluk Mas. 3 daripada mereka, Idris, Nur Hizam, Effendi, merupakan exco kerajaan negeri. Disoal adakah terdapat isu berbangkit oleh adun-adun berkenaan dalam mesyuarat exco, kata Sulaiman, langsung tidak ada. Berlaku hal sedemikian. Bahkan semua keputusan dipersetujui bersama exco-exco yang lain. Dia turut menafikan dakwaan mereka bahawa wujudnya campur tangan pihak lain dalam urusan pentadbiran kerajaan negeri, sehingga kononnya Melaka seolah-olah sebuah gunung yang menempatkan 2 ekor singa. Tak ada. Keputusan mesyuarat exco adalah keputusan bersama. Mana ada campur tangan daripada luar, jawabnya lagi. Sementara itu, pengerusi UMNO Melaka, AB Rauf Yusof, turut menempelak tindakan 4 adun itu sebagai duri dalam daging. Sedangkan Idris dan Nur Hizam menafikan terlibat dalam komplot menjatuhkan kerajaan negeri. Saya tak tahu mana duri mana daging. Kalau mereka nak jadi duri, terserah kepada diri mereka. Hari ini terbukti mereka menjadi duri-duri kepada daging-daging yang telah dihidangkan di hadapan mereka untuk bersama-sama membina kerajaan negeri, katanya yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Dalam sidang media sama, Rauf menyatakan bahawa UMNO menyerahkan kepada kebijaksanaan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Melaka, Muhammad Ali Rustam, untuk memutuskan status Dun Melaka. Kalaupun Tun Ali mengisytiharkan pembubaran Dun, Negeri Melaka telah bersedia untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini, katanya lagi. Krisis politik negara yang tidak berkesudahan hari ini, kata A. Kadir Jassin, boleh dianggap bertitik tolak daripada tindakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebelum ini. Mengulas krisis yang berlaku di Melaka sekarang, tokoh wartawan veteran itu berpendapat bekas Perdana Menteri ke-8 itulah yang mengajar cara menjatuhkan sesebuah kerajaan. Menyoroti langkah politik Muhyiddin, khususnya selepas PRU ke-14, katanya anggota Parlimen Pagu itu bersama konco-konconya itulah yang memulakan langkah dengan menjatuhkan kerajaan apabila Pakatan Harapan ditumbangkan tahun lalu. Dia Muhyiddin pun naik jadi Perdana Menteri. Ahmad Zahid Habidi, Presiden UMNO, ajar cara jatuhkan ketua kerajaan. Dia dan geng 15 jatuhkan Muhyiddin dengan menarik balik sokongan. Perdana Menteri dari Bersatu jatuh, Perdana Menteri dari UMNO naik. UMNO yang kalah pilihan raya kembali berkuasa. Bersatu dan Pakatan Harapan yang kalahkan UMNO yang terpelanting. Sekarang penyakit ini merebak ke negeri pula. Di Melaka, 2 ahli Dewan Undangan Negeri dari UMNO berpakat dengan seorang adun Bersatu dan seorang adun bebas asalnya DAP untuk jatuhkan kerajaan pimpinan UMNO, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Portal Malaysia Kini melaporkan 4 adun Melaka yang sebelum ini menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka Sulaiman Mat Ali, sekaligus menyebabkan kerajaan negeri itu kehilangan majoriti. Situasi yang berlaku di Melaka itu menurut Kadir sama seperti Muhyiddin lakukan ketika menjatuhkan Perdana Menteri Pakatan Harapan. Macam Muhyiddin dari Bersatu bersekongkol dengan UMNO, PAS dan geng Azmin Ali menjatuhkan Perdana Menteri Pakatan Harapan dari Bersatu. Cepat sungguh politikus Melayu Islam belajar perkara tidak baik. Kalau di Perak yang jatuhkan Menteri Besar dari Bersatu ialah UMNO, tapi di Melaka ia sudah sampai peringkat menjatuhkan ketua kerajaan daripada parti yang sama. UMNO jatuhkan UMNO, katanya. Justru tambahnya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob juga perlu berhati-hati dengan kedudukannya kerana dikuatiri muncul pula Dracula dalam UMNO. Ismail Sabri mungkin selamat atau berasa selamat daripada konspirasi pembangkang
kerana telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Pakatan Harapan. Tapi kena berhati-hati juga, takut ada musuh dalam selimut yang ada gunting dalam lipatan. Di kalangan pemimpin UMNO sendiri, silap-silap terpotong tiang seri. Bagaimanapun tegasnya, perbuatan jatuh menjatuhkan itu hanya boleh diterima dan dipertahankan jika tujuannya adalah menyingkirkan ketua kerajaan negeri atau persekutuan yang gagal mentadbir dengan baik, apatah lagi korup, menyeleweng dan menyalahguna kuasa, ujar Kadir. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan dan pilihan raya negeri akan diadakan selepas Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali hilang sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri itu. Pembubaran itu diumumkan Yang di-Pertua Dun AB Rauf Yusof sehari selepas 4 adun Melaka, termasuk bekas Ketua Menteri Idris Harun, menarik balik sokongan terhadap Sulaiman. Pembubaran itu yang dipersetujui oleh Yang di-Pertua Negeri Muhammad Ali Rustam dilihat sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemelut politik berkenaan dan membentuk kerajaan negeri baru menerusi pilihan raya. Susulan sidang media penarikan sokongan, Ketua Menteri telah utus surat kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka untuk memaklumkan bahawa 4 orang ahli yang berhormat tersebut telah hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Melaka. Seterusnya pada masa sama beliau minta perkenan Yang di-Pertua Negeri untuk bubarkan Dun Melaka yang ke-14. Sehubungan itu Yang di-Pertua Negeri Melaka telah buat pertimbangan dan bersetuju untuk bubar Dun Melaka ke-14. Proklamasi pembubaran Dun Melaka yang ke-14 akan diwartakan hari ini. Sementara itu, Rauf berkata, tempoh untuk diadakan pilihan raya negeri Melaka diserahkan kepada SPR, katanya dalam satu sidang media khas. Beliau juga berkata, terpulang kepada SPR untuk mencadangkan kaedah prosedur operasi standard kepada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan untuk mengadakan pilihan raya negeri di Melaka. Buat masa ini, kerajaan negeri sedia ada akan jadi caretaker sehingga pilihan raya negeri diadakan, katanya. Dalam satu sidang media, bekas Ketua Menteri Melaka Idris Harun daripada UMNO bersama 3 lagi adun mengumumkan hilang kepercayaan dan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri. Seterusnya, kerajaan negeri Melaka yang diketuai Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali tumbang. 3 lagi adun yang dilihat hadir pada sidang media adalah adun Pengkalan Batu Nur Hizam Hassan Bakti, adun Teluk Mas Nur Effendi Ahmad dan adun Pantai Kundo Nur Azman Hassan. Terdahulu, portal FMT melaporkan spekulasi kerajaan Melaka yang diterajui UMNO bakal tumbang bertiup kencang selepas 4 adun daripada Barisan Nasional dan Bersatu didakwa akan menyokong Pakatan Harapan. Bercakap kepada FMT, sumber yang rapat dengan perkara itu berkata, perbincangan antara Pakatan Harapan dan 4 adun itu berlangsung sejak 2 bulan lalu ketika ketegangan antara UMNO dan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mencapai kemuncak. Rosmah Mansor berpendapat bahawa dia sepatutnya menjadi saksi pendakwaan terhadap bekas pembantunya Rizal Mansor memberi keterangan di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam perbicaraan rasuah terhadapnya yang berkaitan dengan projek tenaga hybrid suria bernilai 1.25 bilion ringgit. Rosmah berkata bahawa tuduhan dalam 3 pendakwaan terhadapnya adalah fitnah. Yang Arif, saya sepatutnya menjadi saksi pendakwaan terhadap PW21, saksi pendakwaan ke-21 Rizal dan bukan sebaliknya. PW21 dengan jelas mengaku bersalah atas tuduhan terhadapnya ketika memberi keterangan bersumpahnya di mahkamah ketika perbicaraan kes ini terhadap saya, kata isteri bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak itu. Rosmah berpendapat bahawa perkara ini dibuktikan dari pengakuan Rizal bahawa dia menerima beberapa suapan, di antaranya RM500,000 dari pengarah urusan Jepak Holdings ketika itu, Saidi Abang Samsudin. Saidi adalah saksi pendakwaan ke-17. Jepak dianugerahkan projek tenaga hybrid suria bernilai RM1.25 bilion yang bertujuan memberi manfaat kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Sebenarnya saya tidak pernah meminta atau menerima wang suapan daripada PW17, saksi pendakwaan ke-17 Saidi, atau PW16, saksi pendakwaan ke-16 Ryan Razwil Abdullah, bekas rakan perniagaan Saidi dalam projek itu, sama ada secara langsung atau melalui PW21, dan juga saya tidak pernah melakukan atau mengaku melakukannya, kata Rosmah. Terdahulu dalam prosiding ketika penyataan pembukaan oleh pasukan pembelaannya, dia berpendapat bahawa Rizal adalah dalang sebenar di sebalik kes rasuah itu. Pada 8 Januari tahun lalu, pihak pendakwaan memohon untuk menggugurkan tuduhan terhadap Rizal sebagai balasan atas keterangannya terhadap Rosmah. Pada 18 Februari tahun ini, Mahkamah Tinggi memerintahkan Rosmah untuk membela diri setelah mendapati bahawa pihak pendakwaan berjaya membuat kes prima facie terhadapnya. Rosmah 70 menghadapi 3 tuduhan di bawah Seksyen 16(A)(A) Akta SPRM 2009. Dalam pertuduhan pertama, dia dituduh meminta suapan RM187.5 juta dari Jepak Holdings Sdn Bhd
untuk membantu mendapatkan projek Kementerian Pendidikan. Dalam pertuduhan kedua dan ketiga, dia dituduh menerima suapan 1.5 juta ringgit dan 5 juta ringgit sebagai ganjaran untuk mendapatkan projek tersebut. Semasa prosiding terbuka mahkamah di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan, Rosmah mendakwa bahawa Rizal tidak pernah menjadi pegawai khasnya tetapi merupakan pegawai media bahagian First Lady of Malaysia FLOM di Jabatan Perdana Menteri JPM. Tertuduh mendakwa bahawa Rizal ketika itu adalah penolong pegawai dengan fungsi khas berdasarkan kontrak dengan JPM dan hanya melaporkan kepada Siti Azizah Sheikh Abud yang kemudian ditugaskan untuk menyelaraskan perkara di bahagian FLOM. Dalam prosiding pembicaraan yang lalu, mahkamah mendengar bahawa FLOM dibentuk untuk menyelaraskan urusan Rosmah ketika Najib menjadi Perdana Menteri. PW21 bukanlah seorang pekerja yang cekap dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya kerana antara lain dia tidak dapat menulis teks ucapan saya dengan betul. PW21 mempunyai masalah disiplin di tempat kerja di mana dia selalu hilang dari tempat kerja. Saya tidak berpuas hati dengan kualiti kerja PW21 kerana dia adalah seseorang yang akan saya gambarkan sebagai pahat dengan penukul yang bermaksud bahawa PW21 harus selalu dipantau dan diperiksa untuk mencegah PW21 tidak lalai dalam menyelesaikan tugasnya. Saya juga selalu mendengar keluhan dari Azizah Sheikh Abud dan pegawai lain mengenai sikap PW21 yang culas dan sambil lewa dalam pekerjaannya, kata Rosmah. Tertuduh mendakwa bahawa dia tidak mempunyai hubungan dekat dengan Rizal dan bahawa komunikasi mereka hanya berkaitan dengan pekerjaan dan dia lebih banyak berurusan dengan Azizah. Semasa memberi kesaksian, dia menolak beberapa bahagian keterangan Rizal sebelumnya untuk pendakwaan. Di antaranya bahawa dia diperintahkan olehnya untuk merubuhkan pasukan Laskar Cyber untuk menangkis sebarang tuduhan fitnah terhadapnya dan bahawa dia dibiayai RM100,000 sebulan olehnya atas usaha yang dikatakan ini. Saya hanya isteri Perdana Menteri ketika itu yang tidak menerima gaji dan atau allowance bulanan dari kerajaan atau pencen. RM100,000 adalah sejumlah besar wang dan mustahil bagi saya untuk memberikan sejumlah wang itu kepada PW21 setiap bulan, katanya. Rosmah antara lain berpendapat bahawa dia tidak memiliki pengetahuan dan tidak pernah mengarahkan Rizal untuk mendapatkan suapan bagi pihaknya dan menambah bahawa dia tidak tahu dan tidak pernah membenarkan Rizal bertemu dengan Saidi dan Ryan. Sebelumnya, mahkamah telah mendengar keterangan mengenai Rizal, Saidi dan Ryan yang bertemu didakwa bagi mengatur pertemuan dengan Rosmah sebagai sebahagian daripada usaha Jepak untuk mendapatkan kontrak projek berkenaan.